Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua. Satu lagi ulasan panas berkaitan dengan status Perikatan Nasional hari ini. Ada yang berpendapat PN akan bubar. Ada yang berpendapat Hadi Awang akan keluar dari Perikatan Nasional. Makna kata, Hadi membawa PAS keluar dari Perikatan Nasional. Ada juga yang membuat spekulasi Hadi Awang dan Tun Dr. Mahathir mungkin bakal membuat gabungan politik yang baru. Nah, persoalan demi persoalan. Namun hakikatnya sehingga hari ini PAS dan Bersatu masih kekal di dalam Perikatan Nasional. Namun tidak dapat dinafikan, tidak dapat ditolak. Ramai juga membuat spekulasi, terutamanya dari timbalan Perdana Menteri sendiri. Nah, ini bukan dari calang-calang orang yang membuat spekulasi. Timbalan Perdana Menteri dan juga merangkap Presiden UMNO membuat kenyataan. PAS Bersatu kahwin muta'ah, kenyataan dari Zahid. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi meramalkan Perikatan Nasional akan retak dan berpecah sambil menyifatkan kerjasama parti-parti dalam gabungan itu, khususnya di antara PAS dan Bersatu, sebagai kawin muta'ah. Nah, bagaimana pula dengan parti anggota komponen Perikatan Nasional yang lain? Contohnya Gerakan juga. Adakah PN benar-benar akan bubar seperti apa yang dinyatakan oleh timbalan Perdana Menteri? Kita dengar perkawinan muta'ah oleh kedua-dua pihak, yaitu PAS dan Bersatu, pasti dalam bentuk sementara. Kita tunggulah apabila retak menjadi belah, kata pengurusi Barisan Nasional merangkap Presiden UMNO. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis sambutan ulang tahun ke-77 di sini malam ini. Manakala dalam ucapannya menegaskan UMNO pernah menjadi mangsa ketika bersama PAS dalam MN ataupun Muafakat Nasional. Nah, jadi tidak mustahilkah untuk Hadi Awang melakukan benda yang sama kepada Muhyiddin Yassin? Persoalannya kalau benar PAS tinggalkan PN, apalagi Muhyiddin dapat lakukan tanpa PAS yang mempunyai bilangan kerusi yang paling banyak di dalam Perikatan Nasional, bahkan mempunyai bilangan parti kerusi paling banyak dimenangi semasa PRU 15. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, adakah Muhyiddin juga di sini kalau benar PAS akan menikam belakang PN ataupun menikam belakang Mahyadin? Apakah pula akan terjadi kepada Muhyiddin Yassin? Dalam artikel ini, kita sudah coba atas nama Piagam dan Muafakat Nasional. Tapi parti itu dengan siapapun, apabila dia bersekongkol, pasti parti yang bersama itu akan ditendang dan diterajang, termasuk kita dulu, menurut Ahmad Zahid Hamidi. Saya yakin gabungan parti yang disertai parti itu, sekarang ini pun, apabila kocakan mula berlaku, saya pikir tak lama lagi gabungan itu akan pecah, dan rakan kongsi politik juga akan ditendang sebagaimana dia tendang kita, kata timbalan Perdana Menteri. Apa yang saya ingat sebelum ini, Presiden Gerakan Dominic Lau juga ada membidas kenyataan Hadi Awang sendiri. Adakah kita dapat melihat di sini mulai ada perpecahan ataupun keretakan di dalam perpaduan Perikatan Nasional, di dalam kerjasama di antara parti komponen di dalam Perikatan Nasional, khususnya Bersatu dan PAS. Dalam artikel ini mengenai konvensi kerajaan perpaduan yang dijadwalkan pada Ahad, Ahmad Zahid berkata, satu pertemuan membabitkan 148 ahli parlimen kerajaan akan diadakan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Adakah memang PAS dan Bersatu seperti apa yang dianggap oleh Zahid Hamidi, yaitu kawin muta'ah, mereka hanya sementara saja, seperti mana PAS lakukan kepada UMNO dulu, akhirnya ditendang dan diterajang? Adakah perkara itu akan berulang juga dan PAS akan meninggalkan Perikatan Nasional? Nah, itu menjadi persoalan. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda?
teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi pendedahan SPRM yang pasti mengejutkan ramai, terutamanya kepada pemimpin-pemimpin di dalam negara kita di Malaysia. Akhirnya, SPRM membuat satu pendedahan berkaitan dengan satu lagi skandal ataupun satu lagi rasuah penyelewengan dana berkaitan dengan dana RM42 bilion melibatkan 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, akhirnya berjaya membuat pendedahan. SPRM berjaya dapat semula RM29 bilion dana dicuri dari 1MDB. Nah, persoalannya siapa yang mencuri dana RM29 bilion tersebut? Dan pada akhirnya, berita baiknya SPRM berjaya untuk dapat semula RM29 bilion dana yang dicuri dari 1MDB. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya ini satu lagi kejutan besar kepada seluruh kepimpinan politik di Malaysia. Tidak kiralah mungkin kepada Mahyadin kah, kepada Hadi Awang, kepada Dr. Mahathir, dan sudah pasti kepada kepimpinan kerajaan hari ini yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada akhirnya SPRM berjaya mendapat semula dana tersebut. SPRM telah berjaya mendapatkan semula kira-kira RM29 bilion melibatkan dana yang dicuri dari Syarikat Pelaburan Negara One Malaysia Development Berhad. Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki berkata, pihaknya masih mengalami defisit sebanyak 30% daripada keseluruhan RM42 bilion dana tersebut. Pemulihan sedang berjalan. Kami masih banyak yang perlu dipulihkan di seluruh dunia, terutamanya di Switzerland. Memetik laporan itu, Azam juga turut tidak bersetuju SPRM menerima penyelesaian daripada ahli perniagaan yang dikaitkan dengan skandal 1MDB, Law, Tech Joe ataupun Joh Law. Peguam negara sebelum ini menolak tawarannya. Saya juga tidak bersetuju dengan penyelesaian itu. Saya rasa kerosakan yang dia lakukan kepada negara ini terlalu banyak, katanya, ketika mengulas mengenai perkembangan pemburuan Joh Law. Dalam pada itu, Azam Baki enggan mengulas mengenai usaha pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Ia adalah hak prerogatif raja untuk memutuskan pengampunan baginda. Jadi saya tidak boleh mengulas banyak mengenainya. Mengenai tindakan SPRM menjadikan beberapa suspek sebagai saksi, antaranya Datuk Rizal Mansor, yaitu pembantu kepada Datin Seri Rosma Mansur. Beliau menjelaskan pendakwa raya mempunyai hak perlembagaan untuk mendakwa atau tidak mendakwa tertuduh. Jelasnya, pendakwa raya mempunyai hak prerogatif untuk menarik balik pertuduhan terhadap tertuduh supaya mereka boleh digunakan sebagai saksi untuk mengukuhkan kes. Saya adalah seorang pendakwa selama 12 tahun dan sebagai seorang pendakwa raya, Anda akan menghargai langkah untuk membuktikan kes di luar keraguan munasabah dan mendapatkan sabitan. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, bagi saya pendedahan SPRM terkini pasti membuat ramai panas telinga. Walaupun kita dengar hari ini SPRM sudah berjaya mendapat semula RM29 bilion dana dicuri dari 1MDB. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang selanjutnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.